أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. يا فتاح يا عليم افتح قلوبنا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم ناوير بكتابك أبصارنا واشرح به صدورنا واستعمل به أبداننا واسلع به ألسنتنا وقوي أعزامنا بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kita mulakan sekali lagi dengan mengucapkan kesyukuran kepada Allah SWT sekali lagi yang telah mengaturkan dan mengizinkan kita untuk bersama sekali lagi di pagi ini masih lagi dalam perkongsian ayat ke-8 surah Al-Baqarah, ya, di mana sekarang ni kita tengah berkongsikan dengan tuan-tuan dan puan-puan. Saya belum kongsi skrin lagi rasanya. Yalah. Okey. So kita sekarang ni berkongsikan mengenal kalimah-kalimah di dalam ayat ke-8 dan kita sekarang mengupaskan kalimah yang kelima, ya. Kelima. Kalimah pertama wamina, kalimah kedua an-nasi, kalimah ketiga mai, keempat yaqulu. Sekarang ni kita pergi kepada manna, ya. Dan semalam kita telah pun mula melihat dan cuba mengenal kalimah amanna tu, di mana kita menggunakan app yang boleh banyak membantu kita ni untuk permulaan, ya, untuk beginners, untuk permulaan kita menjinakkan diri kita dengan mengenal kalimah ni. Ini adalah salah satu daripada app yang kita boleh guna pakai, ya. Iaitu semalam kita melihat manna ni, apabila kita tekan di sini, dia memberi beberapa maklumat kepada kita, ya, maklumat, dan kita juga mengenal wazan dia, ya. Jenis dia ialah kata kerja bentuk fi'il madhi, ya. Macam mana kita tahu dia fi'il madhi? Kita tekan di bawah ni, klik untuk selanjutnya ni, kita dapati amanna tu mengambil bentuk yang ini, ya. Amana, kemudian ditambahkan fa'il dia na, jadilah amanna. Maknanya kala sempurna tu adalah kata fi'il madhi, kata yang sempurna. Bahasa Arab dia fi'il madhi, ya. Dan wazan keberapa? Wazan yang keempat yang dinyatakan di atas tu, bentuk 4 tu bermakna dia fi'il madhi. Dia tidak menyatakan sama ada maklum ataupun majhul. Jadi kalau dia tidak menyatakan, kita akan lihat di mana? Kita akan lihat daripada makna yang diberikan di sini, ya. Berikan di sini, adakah perbuatan tu dalam bentuk pasif ataupun aktif, ya. Maklum dan majhul tu ialah sama ada perbuatan yang aktif ataupun pasif, ya. Bahasa Inggeris dia active mode ataupun passive mode. Kalau kami beriman, bermakna perbuatan tu perbuatan yang aktif, maknanya kami lah yang melakukan. Itulah maknanya kata kerja ni adalah termasuk dalam fi'il madhi maklum, ya. Kalau terjemahan dia, kata kerja tu dia ada di, ya, di. Kalau ada di tu dia pasif, bermakna kata kerja tu adalah bentuk majhul, ya, majhul. Ya. Itu cara mengenal. Sebab di app ni dia tidak, ya, dia tidak beri maklumat tu. Kalau kita nak
kita nak bantu, kita boleh gunakan app yang satu lagi tu, iaitu di Quranic Corpus, ya. Quranic Corpus ni kita boleh tambah lagi maklumat yang disediakan oleh app Quran Tafsir dan Perkata tadi. Kita boleh tambah lagi, kita pergi ke word by word ni, ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan pergi menu belah kiri ni, pilih yang pertama tu word by word, dia akan dapat feature ni lah. Kemudian pilih surah Al-Baqarah ayat ke-8, ya, dan tekan go ni, so dia akan bawa ke situlah. Ayat ke-8 di sini iaitu amanah, ya. So di sini amanah ni, kalau kita tekan di situ, dia akan bagi khusus untuk kalimah amanah terdapat beberapa maklumat di sini yang boleh menambah lagi-lagi pemahaman kita kepada apa yang disediakan oleh Quran Tafsir dan Perkata. Banyak lagi app-app yang lain kita boleh bantu, tapi untuk permulaan, kalau tuan-tuan dan perempuan boleh mahirkan dua ni pun sudah, ya, sudah banyak, ya, membantu kita. Dan di ini Quran Quran Corpus ni, dia menggunakan bahasa Inggeris, ya, bahasa Inggeris. Kalau nak tukar bahasa Melayu, buat je right click dekat sini, translate to Melayu ni, so dia boleh tukarkan kepada Melayu, ya. Sekali lagi kita tengok, ya, di sini makna tu dalam bentuk aktif, ya, bentuk aktif. Di sini pun tidak dinyatakan sama ada maklum ataupun majhul, ya. So kita kena kenal dia, dan kita kena kenal, kita bantu dia, ya. So dalam kita memberi penerangan tu, kita bantu app ni dengan memasukkan, ya, memasukkan elemen sama ada maklum ataupun majhul. Sebab penting, ya, sebab majhul dengan maklum akan memberi dua konteks yang sangat berbeza. So perlukan maklumat tu, ya. Jadi sebab itu di dalam kalau saya tunjukkan template yang kita sediakan ni, setiap fi'il mudhari' dengan fi'il madhi tu dia ada kumpulan maklum, kumpulan majhul, ya. Maklum mudhari' pun ada maklum, ada majhul, ya. So kalau maklum, dia mengambil bentuk yang begini. Kalau majhul, dia mengambil bentuk yang berbeza, ya. Jadi penting untuk kita mengetahui sama ada maklum dan majhul. Dan dalam penerangan yang kita telah buat semalam, kita dah simpan dalam screenshot tu, kita telah menyatakan ni dia adalah maklum, ya. Maklum, kalimah amanna ni adalah fi'il madhi maklum wazan keempat, ya. Dan kita tambah, rasanya semalam siapa, Puan Mariani rasanya, ya, yang minta ditambahkan dari konteks status dia, ya, status yang biasanya kita sebut sebagai i'rab, tapi untuk fi'il madhi dia tidak ada i'rab, ya. Dia bil fathati mabni, ya, dia tetap fathah. Itu maksud dia, ya. Wa fa'iluhu adalah, dan fa'ilnya ialah na. This is the fa'il, ya. Ini kata kerjanya, dan ini fa'ilnya kita terangkan na tu apa dia, adalah muzakkar jamak, ya, mutakallim dhamir nahnu yang marfu'. Kalau kita nak susun dia mula dengan dhamir nahnu pun bolehlah, ya. Wa fa'iluhu dhamir nahnu muzakkar jamak mutakallim yang marfu', ya. Okey, saya pun telah simpan salinan ni dalam Word, yang mana kita boleh guna pakai. Saya telah kopikan dia kepada app keyboard online ni, keyboard on screen ni, Lexi Logos, ya. Tuan-tuan dan perempuan, elok biasakan, ya, guna supaya dia membantu kita dalam
mengenal kalimah tu dalam menulis, ya, menulis kalimah-kalimah Al-Quran tu, ya. Okey, tadi saya kata kalau kita boleh ubahkan dia cara penerangan tu, wa fa'iluhu, kita mulakan dengan apa jenis dia dululah. So jenis dia lah, kita ambil dhamir nahnu ni, ya, kita potongkan dia, bawa ke depan. Ya. Jadi kita mulakan dengan mana dhamir dia? Dhamir nahnu, ya. Kalau kita nak guna isim dhamir pun bolehlah, ya. Tambah isim, ismun, hamzah wasal, sim dengan mim, ya, isim dhamir nahnu, ya, muzakkar jamak mutakallim yang marfu. Okey. Doktor boleh tambah mutasil tak? Itu saya baru nak cakap tu, ya. Jadi kita tambah lagi satu maklumat, ya, di sini, iaitu disebabkan na ni dia bergabung dengan amanah di dalam satu kalimah, kita tambah lagi satu maklumat supaya kalimah tu lebih mantap lah orang kata, ya, lebih mantap, iaitu muttasil, ya. So kita boleh letak muttasil ni selepas mutakallim ni, ya. Jadi masukkan muttasil mim, ta tu tasydidkan dia, ya, mutta, tasydidkan dia walaupun kita tak bariskan, mana dia mim, lepas tu ta yang bertasydid, dan short, lam, ya, muttasil. Okay. So muttasil berlaku apabila fa'ilnya berada di dalam kalimah yang sama, ya. Kalau fa'il dia berada dalam kalimah yang berbeza, berasingan daripada kata kerja tu, yang tu dipanggil munfasil, ya, yang berasingan. Ya, itu maklumat tambahan, ya. So dengan ni penerangan kita adalah lebih lengkap lagi, ya. So hari ini kita nak membuat pembentukan kalimah kepada mana, ya. So kita letakkan di bawah ni, ambil kopi mana ni, kita nak buat pembentukan pula, ya. So sebelum tu mungkin kita tuliskan dalam jalan jawi Melayunya pembentukan kalimah mana, ya. Bagus kita praktis, ya, supaya kita mahir dengan penulisan jawi Melayu juga, ya. Sekarang ni ramai orang dah yang meninggalkan, ya, sama ada menulis ataupun membaca jawi. Sayang sekali lah, ya, sebenarnya memang tulisan original, tulisan bahasa Melayu ni ialah jawi, bukannya rumi, ya. Jadi elok kita revisit orang kata, ya, lihat dia, mahirkan dia kembalilah. Jadi pembentukan kita boleh gunakan leksik logos yang sama, sebab dia tidak ada huruf-huruf yang pembentukan, dia tidak ada huruf nga ke ataupun huruf apa yang bertitik 3 tu, dia masih lagi boleh. Kalau ada huruf-huruf yang ganjil tu, kita akan pergi kepada keyboard jawi, ya, jawi Melayu. Yang ni kita nak gunakan di sini pun boleh, huruf yang sama. Pembentuk saya gunakan fa titik 1, ya. Kalau ikutkan Melayu dia fa titik 3. Sangat tak apa, boleh kita gunakan dua-dua lah, ya. Pembentukan qaf kaf nun, pembentukan kalimah mana, kita copy saja daripada atas ni, ya, masukkan ke sini. Dan okey, sekarang ni kita nak memproses mana tu. Kita telah lihat apakah memulakan dengan 3 huruf akar, ya. So kalau tuan-tuan dan puan pergi di sini, tuan-tuan dapati mana 3 huruf akar dia? Yang ni lah, alif, mim dan nun, ya. Itulah 3 huruf akar dia, alif, mim dan nun.
Kalau kita lihat di dalam ayat tadi, ya, ayat muka surat yang sama tu terdapat beberapa sebenarnya kalimah-kalimah lain yang juga dibangunkan daripada 3 huruf akar yang berkaitan dengan manna, ya. So kalau kita tengok di sini ada beberapa contoh yang lain, kalimah juga diterbitkan daripada 3 huruf akar yang sama. Yang pertama amanah di sini, kemudian bimu'minin ni pun sama juga. Ya, dia ni dalam bentuk kata nama, ya, yang ni bentuk kata kerja madhi. Kemudian di sini pun manu ni pun apa, madhi juga, ya, madhi juga, yang menunjukkan mereka. Fa'il di sini mereka, sini fa'ilnya kami, ya. Jadi kalau kita cek tiga-tiga ni, ya, sebenarnya ketiga-tiga ni adalah dibangun daripada 3 huruf akar yang sama, ya. So cuba kita tengok sini, kita tekan sini, dia akan memberi maklumat yang sama, ya. Maklumat yang sama, cuma bezanya ialah yang ini kata kerja, ya. Kalau kita tengok bimu'minin pun sama, ya. Dia bagi juga kata huruf akar yang sama, alif mim nun, tapi dia dibangun daripada kata terbitan yang berbeza, ya, iaitu mukminun adalah isim fa'il dan merujuk kepada orang-orang yang beriman. Kemudian kalau kita tengok manu ni, ya, sama juga, ya, iaitu daripada 3 huruf akar yang sama, alif, mim dan nun, ya. Di sini tengok dia punya derivatif sama, ya. Mana dengan manna tadi, dia mempunyai derivatif kata terbitan yang sama untuk membentuk kalimah manu, cuma bezanya ialah dalam pembentukan kalimah dalam ayat Quran tu dia mengambil fa'il yang berbeza, ya. So ini fa'il dia lah waw dan alif ziyadah ni menunjukkan fa'il yang mewakili dhamir hum, ya, mereka yang lelaki. Tetapi dalam Al-Quran bila dimasukkan muzakkar tu, dia lebih kepada campuran, ya, sebab mereka di dalam satu-satu golongan, satu kumpulan tu dia adalah campuran lelaki dan perempuan, bukannya lelaki sahaja, ya. Itu secara sekali imbas, ya, kita melihat ayat-ayat Quran, ya, dan sebenarnya kalimah yang berkaitan itu nanti di ayat-ayat lain pun yang kita akan lihat banyak lagi, ya, kes dia, ya, seperti di sini aminu, ya, dan anu minu, mana ni semuanya, ya, adalah daripada kumpulan yang sama, ya. Okey, so kita telah mengenal 3 huruf akal. So kita pergi kepada leksi logo tadi dan kita mulakan dengan huruf akal dia, alif, mim dan nun. Jangan gabungkan, ya. 3 huruf akal kita tidak gabung, kita tidak cantumkan dia sebab dia berasing, dia bukan lagi kalimah, ya. So perlu kita asingkan dia, ialah alif, mim, nun, ya. Dan alif, tuan-tuan dan puan-puan sepatutnya sudah mengenal sekarang, alif adalah salah satu daripada huruf illah, huruf lemah, ya. Mim bukan huruf lemah, nun bukannya huruf lemah. Mim dengan nun tu kita panggilkan huruf sahihah, ya, sahih. Dia tak lemah, dia tak bertukar. Yang akan bertukar ialah huruf alif. So dalam proses pembentukan kalimah, bila kita menggabungkan alif dengan mim nun ni, ya, kita akan copy dia. Alif akan berubah sebab dia huruf illah, dan alif di tempat yang pertama kepada 3 huruf akar tu, ya, dia ada kumpulan, ya. Dalam kita belajar dalam tajuk huruf illah nanti kita akan boleh mengenal, ya, kalimah-kalimah yang dibangun daripada huruf illah bergantung kepada kedudukan huruf illah. Boleh jadi yang pertama, dia boleh jadi kedudukan kedua, boleh jadi kedudukan ketiga, ya. Kalau dia mengambil kedudukan pertama tu dipanggil al-misal, ya, al-misalu
dipanggil al-fi'lul misalu, ya, kata-kata kerja dalam bentuk al-misal, sebab dia mengambil huruf pertama tu kemudian dia ditukarkan kepada huruf-huruf hijaiyah yang bersesuaian untuk membina kata nama. So alif dia akan bertukar kepada apa? Ialah dia akan bertukar kepada hamzah qata'. Ya, yang ni hamzah qata', dan sebab dia sudah menjadi kata dasar, dia dibariskan atas. Jadilah kemudian digabungkan dengan mim. Mim tu kita bariskan, ya. So persoalannya mim tu mengambil baris apa? Atas ke, depan ke, ataupun bawah? Sebab kata dasar dia ada 3 wajah, ya. Kalau saya kongsikan skrin, tengok di sini. Ya, kata dasar dia mengambil bentuk wazan 1 fi'il madhi, dan dia ada 3 wajah, sama ada fa'ala ataupun fa'ila ataupun fa'ula. Bermakna huruf yang kedua tu boleh jadi baris atas, boleh jadi baris bawah, dan boleh jadi baris hadapan, ya. So macam mana kita nak check, ya, baris dia? Tuan-tuan boleh gunakan korpus lagi, ya. Korpus, pergi ke kalimah yang sama ni, lepas tu tuan-tuan pergi ke bahagian Quran Dictionary ni, ya. Apabila sudah pilih apa kalimah tu, tadi untuk mendapatkan maklumat tu kita pergi bahagian mana? Word by word. Ya, sekarang ni kita nak tengok lebih detail, ya, untuk melihat apakah fi'il madhi dia, ya. Apakah fi'il madhi wazan 1 bentuk. Jadi bentuk yang sama tu adalah kata dasar. Dia tak ada kata dasar di sini, ya. So kata dasar ni is abstract, ya. Dia abstract, dia tidak digunakan dalam Al-Quran. Dia adalah punca, sumber kepada kalimah yang digunakan dalam Al-Quran, iaitu kita rujukkan kepada fi'il madhi wazan 1. Itulah bentuk dia sama je, ya, tapi makna je yang berbeza. So kita pergi ke Quran Dictionary ni, ya. Tuan-tuan dikata ini bermakna bila kita tekan di situ, dia menyenaraikan semua kalimah-kalimah Al-Quran yang dibangunkan daripada 3 huruf akar yang sama kepada amanna tadi, ya. So kita lihat di atas sekali, ya, di sini. Okey. Ini okey, jadi kita tukarkan, ya. Korpus ni dia menggunakan hamzah qata', ya. QHS Academy dia tak guna hamzah qata', gunakan alif, ya. Alif bertukar pada hamzah, ya. Kalau kita hamzah, maknanya dia bukan huruf ilah, ya. So sebenarnya dia adalah huruf ilah, huruf lemah, ya. Jadi mana maklumat yang kita boleh gunakan untuk membentuk, menentukan baris kepada kata dasar ni dia, ya. Dia kata kat sini 20 time ni 20 kali digunakan dalam bentuk form 1 verb. Nah ini dia yang adalah fi'il madhi wazan 1, ya, iaitu amina. So maknanya kata dasar dia sama dengan ejaan kata sempurna, iaitu apa? Fi'il madhi wazan 1 amina, ya. Kalau kita melayukan dia, translate ke Melayu lah. Nah, itu dia. 20 kali sebagai kata kerja bentuk 1 amina. Ya, tapi dia rumi pula kat sini, ya. So kita tak nak rumi, ya. Kita nak apa? Nakkan dia dalam Jawi, ya. Kita tukar balik. Ya. Okey, so kita ambil kata dasar dia amina, ya, dan kata dasar ada makna dia. Ya, so kalau makna kita nak tengok di mana, kita turun dekat bawah lah, ya. Dia bahagian form 1 verb, ya. So kita tengok bahagian form 1 tu yang sinilah, ya. Amina, dan kita tengok ni amina, ya. 283 ada amina, ya. Ni dia fa'in amina ba'dukum, ya. So
Yang ni dia kata pada interest. Ya, interest maknanya mempercayai, memberi kepercayaan kepada seorang. Ini dalam bentuk kata terbitan dalam ayatnya. So, kata yang asas kepada interest ataupun kalau kita tukarkan ke bahasa Melayu, dia kata situ apa? 283 tadi. Yang di Aminah mengamanahkan. Ya, mengamanahkan itu maknanya memberi, saling mempercayai. Ya. So, bermakna kata asas tu bermakna percaya. Ya, percaya. So, itulah apa yang dimaksudkan dengan kata dasar. Ya, so kita gunakan maklumat itu untuk membantu kita dalam perkongsian tadi. Ya, so kita baris bawahkan dia dan non disambungkan dengan non. So non ni mengambil baris atas, ya. Huruf pertama dan huruf ketiga tetap baris atas. Huruf kedua je yang perlu kita check dia, ya. So sekarang ni kita sudah dapat, kita buat penerangan lah. Ini Aminah adalah kata dasar, ya. So proses ni dia teknikal, ya. Kena slow sikit tapi kena buat. Ya, tak apa, kalau boleh jangan shortcut supaya kita mengetahui, ya, dan memahami setiap langkah-langkah yang kita buat dalam pembentukan ni. Ya, sebab dalam mengenal kalimah ni kita ada aspek yang ke-8, ya. Aspek yang ke-8 yang saya selalu sebut 8 perkara tu. Yang ke-8 tu mana kalau kita mahir, kita boleh menjawab semua soalan yang berkaitan dengan kalimah tu, ya. Sebab tu kita kena detailkan dia, ya, dalam pembentukan ataupun dalam pembelajaran mengenai kalimah. So bila kata dasar dia sudah ada makna, iaitu percaya, ya. So percaya dia menggunakan ca tak ada di sini, kita gunakan leksi logos Melayu Jawi. Ya, kita ambil leksi logos tu dan kita pilih Jawi di sini. J Jawi. Okay. Dan sebab Jawi dia ada ca, Arab dia tak ada ca. So kita kena guna sinilah. Kecilkan sikit. Percaya, fa. Kalau nak guna Melayu Jawi, fa yang ni, ni Arab Jawi. Dia ada 3 dot tu, ya. Lepas tu ra, lepas tu ca, lepas tu alif dengan ya, percaya. Bawa dia copy kat sini, bawa ke tempat elektrik logo tadi dan kita masukkan makna dia ialah percaya. Dia tidak ada fa'il lagi, ya. Kata dasar dia tidak ada fa'il, dia hanya apa? Maklumat kata kerja yang asas saja. Kalau bahasa Inggeris kita diterangkan sebagai to believe. Dia ada to. Dia tak ada fa'il dan tak ada masa, ya. Itu bentuk penerangan kata dasar, ya, dalam penerangan bahasa Inggeris, to believe. Apa saja kata dasar dia akan kata to something. Kalau kata dasar makan tu dia kata to eat. Kalau main, to play. Itulah kata dasar. Jadi dia sini Aminah kata dasar percaya, ya. Dan seterusnya nanti kita akan buat pembentukan macam mana terjadinya kalimah amanah, ya. So bermakna kita kena teruskan dengan mengambil acuan. Acuannya kita sudah, bila kita sudah mengenal dia fi'il madhi maklum wazan keempat, jadi kita kena gunakan acuan, ya. Kenapa tak keluar dia punya arrow di sini? Okey, kita nak sambung dengan pembentukan kata terbitan, ya, supaya dia membentuk kalimah amanah nanti daripada acuan, ya. InsyaAllah itu kita akan sambung besok
Ya, acuan kita cari acuan apa? Fi'il madhi maklum wazan keempat. Ya, so kalau kita nak bagi fokus sikit daripada sini, kita akan tandakan labelkan sikit dengan kotak, iaitu perbincangan kita sekarang ialah mengenai pertamanya kalimah amanah, ya, dan kita akan buat kata apa tu pembentukan dengan menggunakan acuan yang inilah fi'il madhi maklum wazan keempat. Yang tu kita akan cari apakah acuan fi'il madhi maklum wazan keempat tu, dan kita letakkan sambungnya pembentukan kalimah tu sehingga selesai mana, dan kita akan berikan maknanya kepada kalimah mana itu, insyaAllah, ya. Okey, yang ini kita boleh simpan dia. Ya, kita boleh simpan. Please, atau sekali lagi, print screen. Okey. Ya, simpan, dan kita juga boleh simpan untuk sambungan. Besok kita akan copy ni balik. Untuk sekarang ni kita simpan dia di dalam template Word ni, ya, dan pastekan dia. So kalau kita nak gunakan besok, kita salin dia daripada sini, sambung saja kepada Lexilogos yang baru, insya-Allah. Okey, untuk hari ini kita sudah di sini dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih, Doktor. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih, Doktor. Okey, sama-sama. Terima kasih, Doktor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul. Okey, kita mana dia recording. Kita pergi ke sini, ya.